Adakah anda sudah tengok video Ustaz Zainul Asri ni? Kalau sudah tengok video itu, baru kita boleh mula. Kalau tak tengok lagi, tengok video itu dahulu. Cari link tak jumpa, ada dekat description video ni. Lepas tu, baru kita mula. Okey, jom kita countdown dulu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jom kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak kerana anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Jangan lupa juga untuk tekan butang loceng yang ada di sebelah tekan subscribe itu. Okey. Tadi kita dah tengok satu video daripada Ustaz Zainul Asri berkaitan tentang isu rentas negeri dengan bacaan dan amalan tertentu. Kata Ustaz Zainul Asri, kawan ni nak rentas negeri, nak ziarah mak ayah sebab mak ayah dah tua. Tapi SOP tak bagi rentas negeri. Jumpa polis, polis kata tak boleh. Kemudian dia balik, solat hajat besar, pukul 3-4 pagi dia solat. Bacaan rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun 10 kali. Kemudian rakaat kedua, membaca Qul huwallahu ahad 10 kali selepas baca surah Al-Fatihah. Lepas tu bagi salam. Lepas bagi salam tu, angkat takbir sekali lagi. Sajak aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala. Yang pertama, waktu dia sujud syukur tu, dia baca Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar 10 kali. Kemudian selawat 10 kali. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah 10 kali. Kemudian dia baca Iqra' 1 kali. Kemudian dia baca doa, Ya Allah, bagilah aku boleh rentas negeri. Jangan bagi polis nampak aku. Itu yang Ustaz Zainul Asri ajar. Lepas tu Ustaz kata, baru terus bergerak, naik kereta dan baca Tawakkaltu 'ala Allah. Jumpa saja roadblock, baca Wa ja'alna min baini aidihim saddam. Bila sampai polis, polis akan lepaskan kita. Tapi kalau ada COVID, Ustaz kata, dosa kepada orang yang buat itulah. Tapi kalau sihat, ikut berani tak berani saja. Itu kata Ustaz Zainul Asri dalam video yang anda sudah tengok. Ada beberapa isu di sini yang kita akan bagikan ringkasan. Yang pertama adalah isu ajakan untuk menentang arahan ulil amri. Yang kedua, mengajar satu amalan yang bersifat ibadat tetapi tiada petunjuknya daripada sudut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, mengajar untuk membaca ayat Al-Quran ketika sujud. Yang keempat, bacaan doa dan ayat Al-Quran pada perkara maksiat. Dan yang kelima, berbangga pula dengan kemaksiatan. Okey, kita pergi isu ini satu persatu. Isu pertama, mengikut SOP dan tidak rentas negeri, melainkan diizinkan pegawai yang mendapat mandat daripada ulil amri adalah wajib dipatuhi. Kita kena ikut. Di Malaysia ni, ulil amri ialah agung. Sesiapa sahaja yang mendapat mandat menguruskan negara daripada agung, hendaklah ditaati. Dengan itu kita dapat faham bahawa mentaati perintah menteri yang mengumumkan halangan rentas negeri adalah wajib. Kerana ia bermaksud mentaati agung. Dan agung itu adalah ulil amri di Malaysia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taat kamu kepada Allah, taat kamu kepada Rasul dan ulil amri daripada kalangan kamu. Surah An-Nisa ayat 59. Dr. Luqman Abdullah, mufti wilayah Persekutuan, sebut baru-baru ni, dia kata, jadi berdasarkan ayat ini, jika tak taat ulil amri, maka haram. Walaupun nak ziarah mak ayah, asalnya harus. Tetapi apabila dilarang oleh pemerintah, maka ia boleh jadi haram. Haram daripada sudut undang-undang, haram juga daripada sudut agama. Maksudnya ia membawa kepada dosa. Ada COVID ke, tak ada COVID ke, bukan isunya. Kerana undang-undang SOP daripada ulil amri tidak mengatakan orang yang ada COVID tak boleh merentas negeri dan yang tak ada COVID boleh. Yang sakit tak boleh merentas negeri, yang sihat boleh. Tak ada undang-undang macam tu, tak ada disebutkan begitu. Yang ada ialah semua orang yang berada di negeri sekian-sekian atau daerah sekian-sekian tidak boleh merentas negeri atau daerah lain. Pengecualian hanya diberikan oleh pemerintah sahaja. Apabila pemerintah bagi pengecualian daripada urusan ekonomi, perlancongan, maka wajib kita taat walaupun kita rasa
Mushma'ul, kan? Not make sense. Tak masuk di akal. Tiada orang lain sekalipun ustaz ataupun ulama boleh melanggar SOP, melanggar arahan undang-undang yang telah dibuat oleh pihak kerajaan, sekalipun mereka tidak dilarang untuk mempersoalkan tentang isu itu. Oleh itu, sekiranya sebarang arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan suatu perkara baik yang mendatangkan kebaikan kepada rakyat, sama ada arahan tersebut disukai oleh rakyat ataupun tidak, difahami oleh rakyat ataupun tidak, disokong oleh rakyat ataupun tidak, tetap wajib untuk dipatuhi. Ini bertepatan dengan kaedah fiqh yang masyhur, tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Maksudnya urus takbir pemerintahan ke atas rakyat hendaklah terikat dengan maslahah yang ditentukan oleh pemerintah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "As-sam'u wa ta'ah haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyah, fa idza umira bil ma'siyatin fala sam' wala ta'ah." Nabi SAW, dia sebut, dia kata, dengar dan taat kepada pemerintah itu merupakan suatu perkara yang hak, kemestian. Selama mana mereka tidak memerintahkan kepada maksiat, apabila pemerintah mengarahkan kepada maksiat, barulah tidak ada taat dan tidak ada dengar lagi pada arahan tersebut. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari. Syekh Syihabuddin Al-Qastalani dalam syarahan beliau ke atas hadis Ibn Umar yang kita baca tadi, dia sebut, dia kata, ketaatan terhadap arahan-arahan pemerintah adalah wajib. Dan ini meliputi para pemerintah umat Islam sama ada yang berada pada zaman Rasulullah SAW dan juga selepas baginda, selama mana suruhan tersebut bukan terhadap perkara maksiat. Anda boleh rujuk kenyataan yang saya sebut ini dalam Irsyadus Sari li Syarh Sahih Bukhari oleh Al-Qastalani. Taatlah apabila polis kata tak boleh, maka tak bolehlah. Mereka ada kuasa dalam membuat pilihan dan kita berhak untuk mentaatinya. Jadilah rakyat yang baik dengan mentaati pemerintah dalam mengekang penularan COVID-19, pandemik COVID-19 ni. Doalah kebaikan kepada mak ayah kita. Kalau ada masa, hubungilah mereka secara kerap. Apatah lagi dalam keadaan musim perayaan ni, buat video call, tanya khabar supaya kemesraan tu tetap terjalin. Ya memanglah, orang kata, mana sama kan? Tak sama, macam bersemuka. Tak boleh peluk, tak boleh kalau orang Indon kata cipika-cipiki. Tapi inilah jalan yang terbaik buat masa ini. Sama-sama kita doa, moga-moga wabak ini segera berlalu. Yang kedua, tu yang pertama tadi. Yang kedua, ada ke amalan solat rentah negeri ni? Saya sebenarnya tiada masalah dengan solat hajat, iaitu apabila kita mempunyai hajat, keinginan, keperluan, lalu kita solat. Ia jelas daripada hadis Nabi SAW, man tawadda'a fa asbighal wudu' summa shalla raka'atain a'tahu Allahu ma sa'ala mu'ajjalan atau muakhiran. Sesiapa yang berwuduk dan menyempurnakan wuduknya, kemudian dia solat 2 rakaat, Allah akan berikan kepadanya apa sahaja yang dia minta, sama ada cepat ataupun lambat. Hadis ini direkodkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab dia Musnad. Menurut Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Al-Amali, dia kata sanadnya sahih. Sebagai ulama hadis mengatakan ia dhaif, tetapi saya berpada dengan penilaian Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Orang yang tidak orang yang mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang dhaif, kemungkinan mereka tidak bersetuju dengan amalan salat hajat. Maka harus untuk solat hajat menurut pandangan yang kita pilih, dan ini dah pandangan yang masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Tetapi tidak disebutkan kaedah-kaedah tertentu. Tak wajib membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, tetapi bacalah apa sahaja surah-surah yang mudah. Nabi SAW dah ajar kita dah. Dalam Sahih Ibn Hibban, Syekh Naum menyatakan sanad hadis ni kuat. Dia sebut, "Iza staqbaltal qiblah fakabbir summa qra'a bi ummil Quran summa qra' bima syi'ta." Apabila kamu sudah menghadap ke kiblat nak solat ni, bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Ummul Quran, iaitu surah Al-Fatihah, kemudian bacalah ayat mana yang kamu suka, kamu mahu. Jadi solat hajat tak ada masalah. Ketiga, walaupun solat hajat ni tak ada masalah, tapi saya sangat pelik pula apabila Ustaz Zainul Asri ajarkan satu jenis cara solat yang tidak ada dalam petunjuk Nabi Muhammad SAW, iaitu solat hajat. Kemudian perlu pula sujud syukur
dan membaca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 10 kali. Selawat 10 kali. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Kemudian baca Iqra lagi sekali. Lepas tu baca doa, ya Allah, bagilah aku boleh rentas negeri, jangan bagi polis nampak aku. Ini sebenar-benar bid'ah dalam agama, mencipta amalan baru dalam agama tanpa panduan wahyu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW telah ingatkan kita, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu ma laysa fihi fahuwa rad. Sesiapa yang buat perkara baru dalam urusan agama kami yang bukan berasal daripadanya, maka perkara itu tertolak. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari lagi. Sujud syukur dibuat kerana kegembiraan. Sujud syukur dibuat kerana kegembiraan. Ia adalah harus menurut mazhab Asy-Syafi'i apabila kita menganggap bahawa hadis yang menyokongnya adalah sabit. Hadis mana? Hadis Abi Bakrah. Abi Bakrah diriwayatkan daripada Nabi SAW. Sabda Nabi dia menyatakan bahawa Nabi SAW annahu kana idza ja'ahu amr sururin au busyira bihi kharran sajidan syakiran lillah. Adalah Nabi Muhammad SAW ketika telah datang sesuatu perkara yang menggembirakan dia ataupun diceritakan sesuatu berita yang menggembirakan dia, baginda akan turun sujud bersyukur kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Syekh Arnaud menyatakan bahawa hadis ini sahih li ghairi. Di dalam hadis ini jelas menunjukkan bahawa Nabi SAW sujud syukur kerana gembira. Tapi pelik bin ajaib, Ustaz Zainul Asri ajar sujud syukur kerana berduka cita tak dapat rentas negeri. Memang sangat pelik dan menyanggahi nas, menyanggahi sifat sujud itu. Demikian juga tidak sabit sujud syukur dengan bacaan seperti mana yang telah disebutkan. Bahkan sebenarnya tidak sabit satu bacaan pun untuk sujud syukur. Boleh saja kita baca tasbih seperti mana kita baca pada tasbih sujud di dalam salat, Subhan Rabbiyal A'la, ataupun kita tak baca apa-apa pun, tak apa, tak ada masalah. Saya tak kisah sangat apabila Ustaz Zainul Asri ajar baca tasbih Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Dan mungkin juga saya tak ada masalah apabila diajarkan salah satu daripada Al-Quran yang bersifat doa seperti Rabbana atina fid dunya hasanah. Tetapi apabila Ustaz Zainul Asri ajar baca Iqra satu kali ketika sujud, saya terkejut sikit bab tu. Sebab ayat Iqra ni dia bukan ayat yang bersifat doa. Sebab ini bercanggah daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, inni nuhitu an aqra'ul Quran raki'an aw sajidan fa amma ruku' fa'azzimu fihi rabb azza wa jalla wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Maksudnya, sesungguhnya aku dilarang, Nabi SAW dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk dan juga sujud. Adapun rukuk, maka perbesarkanlah Tuhan kepada dia. Maksud banyakkan tasbih. Dan adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kamu dalam berdoa pada dia. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Hadis ini, dia telah jelaskan kepada kita tentang perintah Nabi SAW untuk mengkhususkan sujud dengan bacaan-bacaan doa sahaja. Manakala bacaan Al-Quran hanyalah dilakukan dalam keadaan qiyam, berdiri sahaja waktu salat. Al-Imam An-Nawawi jelaskan bab ni. Dalam isu ni dia sebut keadaan-keadaan yang dimakruhkan padanya untuk dibaca Al-Quran. Dia kata dimakruhkan untuk baca ayat Al-Quran di dalam keadaan rukuk, sujud, tasyahud dan keadaan-keadaan salat yang lain-lain, melainkan dalam keadaan qiyam, berdiri sahaja. Anda boleh rujuk kenyataan ini dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, halaman yang ke-177. Jadi macam mana pula Ustaz Zainul Asri ajar untuk baca Iqra di dalam sujud? Ia bukan bersifat doa, bukan juga bersifat zikir yang khusus. Hadis ini sudah jelas tentang dua perkara saja. Kita baca hadis tadi, jelas tentang dua perkara. Sama ada ia jadi haram ataupun makruh.
Sebab ia adalah larangan. Larangan boleh membawa maksud tahrim ataupun larangan boleh membawa maksud makruh. Kalau makruh tu pula dalam mazhab Syafi'iyah dia ada dua bahagian pula. Ada kala ada makruh tahrimi, ada pun ia makruh tanzihi. Tetapi tetap ia bukan satu perkara yang dicadangkan untuk buat. Tapi tiba-tiba ada pula orang kempen untuk buat. Kan pelik tu. Nabi guna dah perkataan aku dilarang. Bila kata dilarang tu bukan untuk kempen kita buat. Tetapi bila awak sengaja buat tu, walaupun awak tahu ayat atau ayat Nabi SAW tu aku dilarang, itu problem. Keempat, bacaan ayat Al-Quran seperti ayat 9 surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Tak ada masalah sebenarnya. Bahkan saya mengatakan para ulama salaf, kita beramal dengan ayat ini bersifat tajribah apabila berhadapan dengan musuh. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ia termasuk dalam tajribah orang soleh dalam perkara yang harus. Tapi kita kena ingat, Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, la yazalu yustajabu lil 'abd ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahm ma lam yasta'jil. Doa seorang hamba itu sentiasa akan Allah Ta'ala makbulkan selagi mana dia tak melakukan dosa. Doa untuk buat dosa, memutuskan hubungan silaturahim, serta gopoh-gopoh nak cepat-cepat dapat apa yang dia minta tu. Hadis riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ini kita dapat faham bahawa meminta untuk lepas roadblock, minta kepada Allah untuk lepas roadblock yang merupakan arahan pemerintah yang wajib ditaati adalah permintaan doa untuk melakukan perkara maksiat. Ia haram dan tidak akan dimakbulkan oleh Allah. Ustaz-ustaz, kita jangan ajar perkara mengarut macam ni. Itu yang keempat lah. Yang kelima, kadang-kadang polis lepas bukan sebab awak baca ayat-ayat tertentu. Tapi dia mungkin fikir awak tak ada masalah. Kerana dia tengok zahir ni nampak macam bagus. Ataupun mungkin ada surat ke. Dia lepaslah, ramai orang lagi kan. Ataupun dia kesian dekat awak. Jadi dia lepaskan. Betapa ramai orang yang lepas dengan roadblock ataupun road tag tak ada. Tapi tak baca pun ayat-ayat ni ataupun tak buat pun amalan-amalan seperti ni. Polis tengok kita memandu. Isteri dengan anak baby kita duduk kat sebelah tak pakai seat belt. Kesalahan. Anak-anak kita dekat belakang tak pakai seat belt. Duduk berlari-lari di belakang. Sedangkan peraturan suruh pakai seat belt. Tapi atas dasar ihsan daripada pihak polis, dia lepaskan. Saya pernah kena tahan dulu dengan polis waktu umur 18-19 tahun macam tu. Lesen tak ada. Motosikal road tag mati. Bahkan motor pun kemungkinan people's parkour pun tak lepas. Kepala motor dah hampir tercabut. Tapi polis lepaskan dengan memberikan nasihat. Tak baca apa pun, tapi ia adalah ihsan daripada abang dan kak polis. Demikian juga apabila kita lepas daripada sekatan-sekatan itu, jangan kita berbangga. Kemudian ajar orang lain pula untuk rentas negeri. Kita kena sedar bahawa kita telah langgar arahan pemerintah, langgar peraturan, langgar perintah ulil amri. Maka cepat-cepat kita bertaubat. Jadi kalau kita dah terlepas tu, kalau road tag mati, cepat-cepat renew road tag. Bukan duk sombong kata amalan kita ni mustajab dengan kita baca ayat-ayat sekian. Nampak tak? Jelas tak? Jika anda rasa video ini bermanfaat kepada anda dan patut untuk di-share, tekan butang share yang berada di bawah ini. Semoga orang lain juga dapat manfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.